اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian serta yang demikian sekaliannya, yang demikian terdahulu adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar dan lalai yang amat keji, yang kata Imam Ghazali berpunca daripada mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu, bahawasanya bagi segala amal yang zahir. Amal yang zahir ini seperti sembahyang dan puasa. Diterjemah dengan tergantung dengan, lepas tu daripada perjalanan amal yang batin. Tergantung, lepas tu dengan daripada perjalanan amal batin. Tergantung dengan, dengan tu tak ada. Tu buat bulat. Buat bulat. Dia kalau tersilap cetakan, terlebih contohnya buat bulat gitulah. Jangan korang. Faham tak korang? Korang ni tu jangan berlubang kertas. Jangan korang. Korang ada panggil tak? Buat bulat gitu je. Ataupun buat tanda dalam, kemudian tanda tepi. Yang betulnya, mudah-mudahan yang betulnya, gitu. La'alla sawab. La'alla sawab ni barangkali yang betulnya, apa tu? Tulis tepi tu. Jadi dalam hak Arabnya, fa inna lil a'mali zahirati, maka bahawasanya bagi segala amal yang zahir seperti sembahyang dan puasa, alaiku. Alaiku ni terjemahan dia kok, alaiku ni beberapa perkara yang bergantung dengan dia dengan amal yang zahir. Alaiku beberapa perkara yang bergantung dengan dia dengan amal yang zahir. Mana beberapa perkara yang bergantung dengan amal zahir ni? Daripada, atau bayang dia. Manakah perkara yang bergantung dengan amal yang zahir ni? Daripada perjalanan. Daripada perjalanan amal batin. Daripada perjalanan amal-amal hati.
Amal-amal hati seperti ikhlas contohnya. Dia akan bicara di hadapan tu. Daripada perjalanan amal yang batin, mana amalan-amalan hati yang membaik akan dia. Yang membaik, yang mencomel akan dia akan amal yang zahir. Yang membaikkan amal yang zahir, sembahyang puasa. Yani amal-amal batin lah yang membaikkan akan dia akan amal yang zahir seperti sembahyang dan puasa. Dan yang membinasakannya. Mana amal-amal batin ni jugalah yang membinasakan akan amal yang zahir. Contoh sembahyang puasa. Jadi sekarang ni bagi amal yang zahir kata Imam Ghazali, sembahyang puasa contohnya, ada beberapa perkara yang bergantung dengannya dengan amal zahir. Mana perkara yang bergantung dengan amal zahir ni? Daripada perjalanan amalan-amalan hati. Seperti ikhlas contohnya. Yang mana perjalanan amalan-amalan hati ni yang membaik oleh amal-amal hati ikhlas tadi akan amal zahir membaikkan sembahyang puasa. Dan amal-amal hati juga yang membinasakan akan dia seperti riak. Riak tu dipanggil amal batin, sifat hati yang membinasakan akan dia, yang membinasakan akan amal yang zahir seperti sembahyang dan puasa. Membinasakan amal zahir ni bukan membatalkan diri amal tu, bukan. Dia tidak membinasakan diri amal, tetapi membatalkan akan pahala amal. Pandai ni. Dia tidak membinasakan dengan bahawa dia membatalkan sembahyang kena qada semula, tidak. Membatalkan puasa kena qada semula, tidak. Dia sembahyang tapi serta dengan riak. Dia berpuasa serta dengan riak. Dia mengerjakan haji serta dengan riak contohnya. Jadi riak tadi membinasakan amal zahir, contoh haji. Adakah membinasakan haji dengan bahawa batal haji kena tunaikan kembali? Tidak. Yang membatalkan haji samalah yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan puasa dan haji. Hak tu pekoh. Tu pekoh tu. Kalau kata sembahyang puasa syarat rukun tak lengkap, maka tidak sahlah sembahyang puasa tu. Hak tu kena buat semula. Kalau kata pergi Mekah rukun haji tak lengkap contohnya. Rukun haji tak lengkap, maka haji tu tak sahlah, kena qada, kena datang kembalilah tahun hadapan. Hak membatalkan diri sembahyang, yang membatalkan diri puasa haji itu pekoh. Dan juga yang membatalkan sembahyang puasa haji amal zahir ni bukan pekoh saja. Begitu juga dengan pegangan. Kalau berpegang akidah yang kufur, orangnya Islam tetap dah. Tak ada orang sembahyang, orang puasa, orang mengerjakan haji orang kafir, orang Islam tetap dah. Tapi berakidah dengan akidah yang kufur, maka tidak sah juga. Sembahyang, puasa, haji tidak sah juga. Itu wajib diqadakan kembali. Jadi yang membatalkan diri ibadah zahir, sembahyang, puasa, haji, pekoh ataupun akidah pegangan. Pekoh ataupun akidah pegangan. Kan kita maklum kan, Islam lah. Sebab kita warisi daripada ibu bapa. Orang yang ibu bapanya Islam, dia hukumnya Islam. Walaupun tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun tak pandai nak mengucap dua kalimah syahadah. Artinya sembahyang pun tidaklah.
Jawapan dia, sembahyang pun tidaklah. Tak pernah sembahyang, tak pernah mengucap dan tak pandai mengucap. Mak ayahnya Islam, maka ianya dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun tak sembahyang, walaupun tak puasa, walaupun melakukan bagai-bagai larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi anak orang Islam yang anaknya dihukumkan sebagai orang Islam, secara zahirnya dia masih lagi asyhadu alla ilaha illallah, walaupun dia tidak pernah dan mungkin tidak pandai nak mengucap dua kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab orang yang seumpama ni, kalau kata ada orang kafir yang bukan Islam, tiba-tiba dah kamu ni bunyi je Islam, tapi kamu dengan kami yang bukan Islam ni sama je perangainya, contohnya. Kalau gitu, mari ikut kami lah, contohnya. Gigi sembuh tu pekong. Dok. Mana apa tu? Masih lagi ada asyhadu alla ilaha illallah, walaupun mungkin dia tak pandai nak mengucap sekalipun. Kalau yang bukan Islam ni ajak berjudi, minum arak, dia hok paling laju. Mungkin dia yang tukang ajak. Tapi kalau bukan Islam ni ajak pergi sembah berhala, dok. Dok, hok tu minta maaf. Tu dok. Mana apa tu? Dia masih lagi ada asyhadu alla ilaha illallah. Mana Allah jua Tuhan dia. Walaupun dia tak semayang, walaupun tak pernah mengucap, walaupun mungkin tidak pandai mengucap dua kalimah syahadah, walaupun melakukan bagai-bagai kemaksiatan, tapi masih lagi orang Islam. Islam mana? Islam yang dia warisi ataupun pusakai daripada ibu bapa, yang kita panggil Islam baka tu lah. Kita panggil Islam baka tu. Itu bab Islam. Iman itu tidak warisi. Iman tidak warisi. Itu kena tanam dengan iman sebelum anak masuk umur baligh. Iman tidak warisi. Jadi dia orang Islam, bersembahyang, berpuasa, mengerjakan haji, tetapi berpegang dengan akidah yang kufur ijma' ulama', maka sembahyang, puasa, hajinya tidak sah. Hak ni hak membatalkan akan diri tu. Diri ibadah zahir. Sama ada pegangan, sama ada pekoh. Dia membinasakan, makna membatalkan terus. Wajib kena qada kembali. Adapun berkaitan dengan amalan hati, sifat-sifat hati umpama riak, membinasakan akan dia, membinasakan akan amal zahir, sembahyang, puasa, haji juga, tapi membinasakan, yakni membatalkan pahala. Membatalkan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji. Itu dipanggil membinasakan. Membinasakan akan dia, membinasakan akan amal yang zahir. Mana amalan hati yang berkait rapat dengan amal zahir pekoh. Yang mana amal hati, sifat hati ni yang membaikkan amal zahir sembahyang puasa, dan amal hati, sifat hati ni juga yang membinasakan akan amal yang zahir. Mana contoh amal hati yang membaikkan akan amal yang zahir, seperti ikhlas. Itu amal hati yang membaikkan akan amal yang zahir. Dan riak, riak ni amal hati yang membinasakan akan amal zahir, membinasakan, membatalkan pahala. Dan ujub, dan menyebut nikmat, dan yang lain daripadanya, lain daripada ikhlas, riak, ujub dan menyebutkan nikmat. Ujub ni perasaan. Ujub ni kita terjemuh dengan perasaan lah. Merasakan dirinya baik, merasakan diri baik, sama ada baik pada ilmu, sama ada baik pada amal. Pada ni. Jadi ujub ni kita biasa terjemuh dengan perasaan. Dia perasaan ni tak ada, cuma dia perasaan je. Dia perasaan janguk tu, janguk kok mana pesen tu.
Uduh tuan. Perasaan jangok. Ke hok jangok sungguh. Dan dia, panggil perasaan juga. Dia jangok sungguh ni, dia memang jangok sungguh. Lepas tu, panggil perasaan juga. Tak panggil perasaan tau. Tak, kita ni kalau sebut perasaan, benda tak ada tau. Kau kan? Dia jangok sungguh. Oh, ni perasaan jangok. Dia jangok sungguh, apa perasaan bulaknya? Ni kita bahasa kita. Ujuk kita akan ceritalah ringkas apa dia punya makna ujuk. Tapi biasa ujuk terjemah dengan perasaan. Kita sebut perasaan ni benda tak ada. Perasaan banyak ilmu pada jahil. Perasaan rajin wa amal macam pahat dengan nuku pada macam tu. Perasaan comel tuang uduh. Tu. Tahu? Tu kita kalau perasaan benda hak tak ada. Ujuk ni benda hak ada. Memang ada ilmu, memang ada amal ibadah, memang diri itu memang jangok. Kemudian dia membilang dirinya. Akan banyak ilmu, akan banyak amal, akan comel dirinya, suaranya sedap. Tu dia panggil ujuk. Boleh memang kadang-kadang terjemah dengan perasaan. Cuma kadang-kadang kita ni perasaan ni biasanya kepada benda yang tak ada. Tu biasa perasaan. Kalau benda tu ada sungguh, dah panggil perasaan. Dan itu ujuk. Itu dia panggil ujuk. Mana membilang diri lebih, membilang diri tu besar pada ilmu, pada aman, pada tadilah, pada comel ke, suara sedap ke, macam tu. Dia panggil ujuk, perasaan. Boleh lah, perasaan pun boleh lah. Cuma kita kena faham sikit ujuk ni. Sebab kita apabila Tuhan kurniakan ilmu, kita tidak bilang diri kita berilmu. Tak bilang diri kita ada ilmu. Kita akan membilangkan diri kita ada ilmu. Ni bicara hati ni. Kita akan membilang diri kita ni rajin wa amal. Nak banding dengan dulu payah. Nak mari masjid pun payah. Nak berjemaah pun payah. Jadi kemudian tu jadi rajin mai masjid, rajin berjemaah. Kita bilang tak itu satu kelebihan. Ke tak bilang perkara tu lebih? Anggap perkara tu biasa-biasa macam dulu juga. Dulu langsung tak peduli masjid. Sekarang rajin ke masjid dan jemaah. Tak bilang lebih. Tak bilang baik. Sama je. Pasti kita akan bilang baik, bilang lebih, bilang tinggi dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah, dengan amal ibadah yang ditaufik oleh Allah. Kita akan bilang lebih, bilang besar, bilang tinggi. Faham tak ni? Jadi hang ujuk ni mana? Bilang lebih, bilang besar, bilang tinggi, serta lupa itu semua tu datang daripada Allah. Apa panggil ujuk? Faham tak ni? Serta lupa ilmu yang ada ni, ini susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh wa amal ni mari daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak lupa itu datang daripada Allah, tak panggil ujuk. Faham tak ni? Satu lagi ni, serta tidak takut Allah tarik bila-bila masa. Itu panggil ujuk. Yang pertama, bilang lebih pada ilmu, pada amal contohnya, serta lupa ilmu amal tu datang daripada Allah, serta tidak takut Tuhan tarik bila-bila masa. Itu panggil ujuk. Pandai ni. Bukan semata-mata kita bilang lebih, anggap lebih dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah, dengan amal ibadah yang ditaufikkan oleh Allah, panggil ujuk selalu. Bukan. Ada ni, kena faham molek. Ada ni. Kemudian kita kena faham satu laginya. Samalah ujuk ke takabur ke, samalah riak pun samalah. Dia kalau hanya khawatir lintasan yang datang ke atas hati kita, syarak tak ambil hukum. Mai lintasan di hati akan ujuk, takabur, riak contohnya, mai lintasan.
Syarat tak ambil hukum. Itu khawatir dia panggil. Khawatir lintasan ni termasuk dalam perkara yang disebut sebagai ittirariyah. Bukan ikhtiariyah. Ittirariyah. Yang di luar daripada kekuasaan kita. Itu tidak boleh nak kawal lintasan hati. Yang syarak ambil kira adalah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu baru syarak ambil kira. Kebaikan dan kejahatan syarak ambil kira. Hak mana ni? Hak ikhtiariyah. Kita memilih dan kita jadikan sifat ujub, sifat takabur, sifat riak sebagai sifat hati kita. Baru syarak ambil kira. Baru syarak ambil hukum. Bukan hanya lintasan. Faham tak ni? Contohlah, tengok orang-orang yang yalah, yang orang yang jahil contohnya, orang yang jauh daripada agama contohnya, tengok umpama kita sebut sebagai mayat hidup contohnya lah, jadi sampah masyarakat tu, maka timbul lintasan di hati kita, baik aku daripada dia, mari lintasan. Itu syarat tak ambil salah situ. Kita tak mari lintasan gitu. Tengok, ni lah hak menjadi sampah masyarakat ni. Tak mari lintasan, baik aku daripada dia. Mari lintasan. Syarat tak ambil kira. Syarat ambil kira ni, ambil salah, itu sifat hati kita. Dia panggil takabur. Barulah syarat ambil hukum. Kena faham boleh situ. Tapi lintasan-lintasan yang datang tu, dicampur oleh syaitan yang bernama waswasun. Syaitan ni capuk ni bukan capuk saja ni, upang. Capuk. Kalau kita dak jaga molek, makan upang boleh ke dia. Mana ni? Makan upang boleh ke dia. Tapi nak ceritanya, ujub ke, takabur ke, riak ke, yang dijadikan sifat hati. Tu kita kena faham molek lah tu. Hak berkaitan dengan pembicaraan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang jahat. Ya, ujub satu, azamah satu, takabur satu. Ujub membilang diri lebih, serta tidak ingat kelebihan tu datang daripada Allah, serta tidak takut Allah tarik bila-bila masa. Azamah ni membilang diri lebih daripada orang lain. Itu azamah. Takabur ini membilang diri lebih daripada orang lain serta memandang hina akan orang lain. Itu takabur. Faham tak ni? Dia ujub ni berdosa dah ujub ni. Ujub hanya membilang diri lebih, tak babik dengan orang. Bukan lebih daripada orang lain. Tak babik. Diri lebih sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Membilang diri lebih pada ilmu, pada amal, serta lupa ilmu amal tu datang daripada Allah, serta tidak takut Tuhan tarik bila-bila masa. Itu ujub. Membilang diri lebih daripada orang lain, pada ilmu, pada amal, itu dipanggil azamah. Tapi azamah ni kita panggil sombong juga. Membilang diri lebih daripada orang lain serta memandang hina kepada orang lain, itu takabur. Dia tambah sekali lagi takabur, memandang hina. Azamah ni dia tidak memandang hina. Dia orang berilmu, lebih aku daripada orang jahil tu, tapi dia baik dengan orang jahil tu, dia tak pandang hina. Dia ni membilang diri lebih daripada orang lain pada amal ibadah. Tapi orang hok malas hok ibadat, dia tak pandang hina, dia baik juga. Dia membilang dirinya lebih daripada orang lain pada harta, sebab orang lain tu orang miskin. Tapi dia tak pandang hina pun kepada orang miskin tu. Bukan dia baik, bukan dia tolong contohnya. Tapi cakap dia sombong lah. Cakap dia sombong lah dengan orang miskin tu. Bosan dengar juga dia cakap, tapi tak pernah pandang hina. Maknanya bukan kata jumpa paling pun ada, dia panggil, dia ajak pergi makan, dia berkawan molek, tapi cakap dia tu cakap sombong lah. Adapun takabur ni,
Dia membilang diri lebih daripada orang lain pada harta, serta dia memandang hina kepada orang miskin. Tu buat takabur. Dia tengok orang miskin tu dengan ekor mata je. Mari dah. Mari dah campur dengan orang lebih-lebih ni. Mari mana dia ni? Mana apa? Jeling dengan ekor mata tu. Tu memandang hina. Itu takabur. Ni semua bicara-bicara sifat hati yang wajib fardu ain kita kena mengetahui. Sebab ini godaan syaitan yang berpanjangan sampai kita mati. Syaitan tak nak goda dah kita. Jangan semayang. Dah lekat tu. Jangan puasa. Dah lekat tu. Sayang bayar zakat ni. Banyak nak kena bayar ni. Dah lekat tu. Tanda ni. Sayang tak sayang pun, zakat tetap bayar. Jadi kalau syaitan nak goda, jangan bayar zakat. Tak lekat. Ada ni. Syaitan nak suruh judi menarik, tu tak kena daripada awal. Tu tak kena daripada awal. Syaitan nak suruh nipu, tak sama sekali. Hak zahir. Ni hak batin ni. Ni sentiasa syaitan goda di hati kita. Sebab hatilah tempat utama godaan syaitan. Jadi kita wajib kena mengetahui tiap-tiap satu daripada sekurang-kurang 10 sifat kecelaan. Sebagaimana dalam kitab Penawar bagi Hati. Ada ni. Yang mana sifat-sifat hati kecelaan ni lah yang membinasakan akan amal yang zahir. Dan menyebut nikmat ni, hak ni dia mana menceritakan kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka hendaklah engkau cerita. Kadang-kadang orang ni kan suka dengan nikmat Tuhan beri taufik hidayah, jadi rajin belajar. Dia pun bercerita dengan nikmat rajin belajar tu. Jadi Allah Ta'ala beri taufik hidayah, jadi rajin wa amal. Dia pun cerita. Tapi jangan sum'ah. Sum'ah ni cerita supaya naik nama. Itu sum'ah. Ni dia cerita nikmat taufik hidayah daripada Allah ni. Sebab apa? Sebab dia nak sebut akan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan. Maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini yang batin, hak berkaitan dengan amal batin, daripada sifat-sifat kepujian dan kecelaan, tak tahu, tak mengaji pun ilmu tasawuf, tak mengaji pun berkaitan dengan sifat-sifat hati. Apa dia ghadab, pemarah, apa dia hasad, apa dia bakhil, apa dia kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, takabur, hasad, riya, ujub, apa semua tu. Tidak mengetahui, kata Imam Ghazali. Dan jalan memberi bekasnya di dalam segala ibadah yang zahir. Dia tak tahu pun hak sifat-sifat kecelaan ni memberi bekas di dalam segala ibadah yang zahir. Dia ingat ke setakat semayang comel pekoh, puasa comel pekoh, haji comel pekoh, maka okey. Dia tak tahu pun hak sifat-sifat hati ni memberi bekas pada segala ibadah yang zahir. Dan kaifiah memelihara daripadanya. Mana tiada mengetahui akan kaifiah, cara memelihara daripada perjalanan ini yang batin. Dia tak tahu macam mana nak pelihara daripada riya, ujub, takabur. Tak tahu berkaitan dengan riya, ujub, takabur contohnya. Tak tahu pun riya, ujub, takabur ini memberi bekas di dalam segala ibadah yang zahir. Pekoh ni memberi bekas. Dia ingat ke cukup dengan pekoh saja. Dan kaifiah memelihara daripadanya. Dan dia tak tahu pula cara nak memelihara daripada hak sifat-sifat hati, riya, ujub, takabur. Dan memelihara amal daripada. Dia tak tahu macam nak pelihara daripada hak sifat-sifat hati yang dicela pada syarak. Kata Imam Ghazali, maka sedikit baginya bagi barang siapa, maka sedikit baginya bagi barang siapa barang yang sejahteranya amal yang zahir pula.
Makna sedikit yang sejahtera, yang selamat. Pada amal yang zahir pula. Hak amal, hak zahir. Jadi hak batin rosak, hak zahir pun rosak. Sedikit yang sejahtera, sedikit yang selamat. Diterjemah dengan maka sedikit. Baginya bagi barang siapa. Di hak Arabnya faqallama. Kata hak Arab. Bukan faqalla. Faqalla ni maka sedikit. Faqallama ay qalla jiddan. Sedikit sangat-sangat macam tak ada hak selamat. Kalau Dok Imam Ghazali kata kalau tak tahu berkaitan dengan sifat-sifat hati dalam ilmu tasawuf, tak tahu macam mana sifat-sifat hati ni memberi bekah, memberi kesan kepada amal zahir pekoh, tak tahu macam mana nak pelihara hati daripada hak sifat-sifat kecelaan contohnya, maka sedikit sangat seperti tak ada lah. Yang sejahtera, yang selamat amal zahir dia. Tak ada. Tapi tak katalah tak ada. Mazali kata faqallama ay qalla jiddan, maka sikit sangat-sangat yang selamat. Sikit sangat-sangat yang selamat. Seperti tak ada yang selamat. Soalnya gitu. Tak ada. Ini hak berkaitan dengan ilmu yang ketiga. Maka luput zahir dan batinnya. Luput akan barang siapa ni? Akan amal zahir dan batin. Dan tiada tinggal di dalam tangannya, tangan hamba tadi ni, tangan barang siapa tadi, melainkan payah. Apa payahnya? Payahlah. Payah pada wa amal. Boleh dalam hak minhajnya illa syaqa, melainkan bukan payah, melainkan kecelakaan dan penat saja je buat amalnya, penat jua buat amal zahir, semayang puasa comel, tapi hak batinnya macam mana. Dan inilah kata sedikit yang sejahtera ni kerugian yang amat nyata. Sebab apa? Kerana dia bersungguh dalam buat ibadah, diharapkan kelebihan daripada Allah. Yang didapatnya adalah kecelakaan. Pada ni hak amal yang zahir tanpa ketaatan yang batin hati. Tapi kita jangan lupalah hak terdahulunya Imam Ghazali, dia hak berkaitan dengan ketaatan batin ni, Imam Ghazali tidak sentuh hak kewajipan. Imam Ghazali hanya sentuh berkaitan dengan amal-amal yang sunat. Ada ni. Mana kalau semayang sunat, kalau puasa sunat, kalau haji umrah yang sunat, dia tak sentuh hak wajib. Pada ni. Sebab hak kewajipan tetap. Sembahyang fardu tetap. Dia riak, itu perkara lain. Sebab apa sembahyang fardu dia tetap tertunai kewajipan. Dia riak, pahala sembahyang fardunya tidak ada. Tapi kefarduannya tertunai. Hak kewajipan tak sentuh pada ni. Dia sebab ikhlas kewajipan asing, sembahyang kewajipan asing. Jadi Mazali bicara terdahulunya berkaitan dengan masghul, berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat, masghul, berbimbang, bersibuk dengan puasa sunat. Dua amal sunat hak paling besar, sembahyang sunat, puasa sunat. Dalam keadaan Mazali kata engkau mensia-siakan, engkau meninggalkan kewajipan-kewajipan batin, contohnya taubah. Maka Mazali kata, maka tidak ada bagi engkau sesuatu yang tak terima. Jadi Mazali pergi kepada meninggalkan ketaatan batin dalam keadaan rajin buat amal sunat. Hak amal fardu Mazali tak sentuh. Pada amal fardu dia bab lain. Macam ginilah contohnya. Aurah wajib tutup. Kalau saya tutup aurah pun bukan kerana Allah pun kerana malu. Kerana malu ke, kerana apa ke kamu tutup aurah? Situ. Saya kalau tak arah kerana malu, tak ada ikhlas pun, tak kira lah kok mana pun. Itu kewajipan. Patut ikhlas kewajipan juga, usahakan kewajipan ikhlas pula.
Ada ni. Sebab satu kewajipan dengan satu kewajipan tak boleh nak kosek. Ada ni. Kalau kita cerita ginilah, hak Zuhir. Hak Zuhir. Ini cerita hak ada hak biasa berlaku. Bulan Ramadan dia puasa rajin sangat. Ramadan tak pernah tinggal. Cukup dia puasa Ramadan. Sembahyangnya tidak. Ini ada berlaku seumpama tu. Puasa tetap. Sembahyang tidak. Puasa jangan kosek buat puasa. Kamu tak ada guna puasa. Jangan. Puasa satu kewajipan yang lain. Sembahyang satu kewajipan yang lain. Kamu puasa bagusnya lah. Tapi kenapa kamu tak sembahyang? Setah buat tak sembahyang. Jangan setah buat puasa. Sebab itu kewajipan lain. Ada ni. Sembahyang cukup. Ni puasa cukup. Sembahyang cukup. Aurah tak tutup. Jangan ada kosek pula. Mus puasa, mus sembahyang saja je kepala dogor, aurah tak tutup. Jangan. Sebab puasa kewajipan lain. Sembahyang kewajipan lain. Tutup aurah kewajipan lain. Hak kewajipan jangan kosek. Pada ni. Ada. Jadi sembahyang fardu kewajipan, puasa fardu kewajipan, ikhlas kewajipan yang lain. Kewajipan hak batin. Taubah kewajipan hak lain, kewajipan hak batin. Jadi hak sama kewajipan. Tak. Mana ni? Tak sudah kosek lah. Sebab ada juga kamu nak ya puasa lah. Mayang dok. Ada faedah mu puasa. Kawan tu pun dok puasa. Bila dok puasa, zakat fitrah pun tak bayar. Bayar benda puasa dok. Pada ni. Siapa di mahsyar, kenapa kamu tak semayang? Kerana alasan hak kenalah di pada mahsyar di hari akhirat. Kenapa kamu tak puasa? Hari tu kan puasa kan? Ayah haji kata tak payah puasa. Mana ayah haji? Kena pula ayah haji tu. Mupulah ayah haji di pada mahsyar. Jangan. Dia kata tak payah puasa mu. Puasa buat benda mu. Mu tak mayang. Jangan. Itu kewajipan yang lain. Sebab tu dalam Minhaj ni hak berkaitan dengan ketaatan batin, mengsia-siakan ikhlas, mengsia-siakan taubah, meninggalkan ketaatan batin yang wajib ijma' ulama dalam keadaan engkau macam dia kata masghul, bersibuk berbimbang dengan semayang sunat, puasa sunat. Dia kata maka tiada bagi kamu sesuatu Tuhan tak terima. Tinggal makan siang hari kerana nak berpuasa sunat. Tinggal tidur malam kerana nak qiyamul lail, kata Imam Ghazali. Tetapi engkau mengekalkan maksiat batin yang mewajibkan neraka. Makan minum siang hari bukan bulan Ramadan, perkara harus kamu tinggalkan kerana nak beribadah puasa sunat. Tidur malam perkara harus kamu tinggalkan untuk qiyamul lail. Perkara harus majalah kamu tinggalkan. Sebaliknya kamu mengekali maksiat batin, riya, ujub, takabur yang dosa besar yang mewajibkan kamu neraka. Kan pelik tu kan. Perkara harus, tinggal makan minum siang hari kerana nak berpuasa sunat. Tinggal tidur malam, tidur sikit-sikit je kerana nak qiyamul lail. Tidur malam perkara harus, isyak semayang dah kan. Apa benda ya? Tidur sampai ke subuh pun. Tinggal perkara harus sebab apa? Sebab nak qiyamul lail. Nak beribadah kepada Allah. Tetapi mengekalkan maksiat batin, riya, dosa besar, takabur, dosa besar, ijma' ulama, hasad, dosa besar, dikekalkan. Maka mereka kata tidak ada bagi kamu sesuatu Tuhan akan terima. Buat amal ibadah sunat seumpama tu. Buat amal sunat tetapi mengekalkan dosa-dosa besar, maksiat batin. Riak dosa besar, takabur dosa besar, hasad dosa besar. Jadi Mazali kaitkan dengan berkaitan dengan ketaatan batin ni kepada amal-amal yang sunat, tidak berkait dengan amal-amal kefarduan. Jadi sepatutnya minggu ni saya nak sentuh, saya sebut minggu lepas, hak berkaitan dengan saya sentuh minggu lepas kan, berkaitan dengan semayang sunat, semayang qada kan minggu lepas. Jadi ada selalulah hak respon, hak berkaitan dengan semayang sunat, semayang qada, nak hak mana dulu, timbul respon lalu dah. Walhal saya sudah sentuh dahulu ketika bicara taubah, saya sudah sentuh panjang dah.
berkaitan dengan taubah daripada tinggal sembahyang fardu terdahulu kena qada. Saya sentuh dah. Jadi minggu lepas saya ada tersentuh. Jadi adalah nak penjelasan waktu sebenarnya balik kepada ilmu. Jadi saya bercadang minggu ni nak cerita. Tapi tak ada ruang nak cerita. Jadi insya-Allah lah minggu depan lah insya-Allah saya akan sentuh balik hak berkaitan dengan itu bab fiqh dan juga bab tasawuf berkaitan dengan rukun taubah, meninggalkan sembahyang fardu wajib diqadakan ittifaq 4 mazhab. Dan kerana inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Bahawasanya tidur atas pengetahuan, tidur berserta dengan ilmu, yakni niat kebajikan, terlebih baik daripada sembahyang atas jahil, lebih baik daripada sembahyang serta dengan jahil. Tidur serta ilmu lebih baik daripada sembahyang serta jahil. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.